Akhirnya, Rahim Razali bersuara. Derita dalam diam, luka dalam bayang-bayang, seorang legenda. Sudah lebih separuh abad dunia hiburan mengenali nama Rahim Razali sebagai seorang tokoh agung pengarah, penulis, pelakon dan pencetus minda. Di pentas teater, wajahnya berkarisma. Di layar perak, dialognya menampar jiwa. Namun di sebalik semua itu, ada satu pentas yang tidak pernah diterangi cahaya sorotan kamera. Pentas hidupnya sendiri, yang penuh gelap, sunyi, dan luka. Selama bertahun-tahun, beliau memilih untuk diam. Dunia hanya nampak senyumnya, hormatnya, dan sumbangannya pada bangsa. Tetapi tidak siapa tahu bahwa di sebalik tenang wajahnya itu ada hati yang terpenjara, ada jiwa yang layu perlahan-lahan kerana satu nama, Datin Salmiah Abdul Mukmin. Mereka pernah digelar pasangan ideal. Media dulu menyebut mereka sebagai ikon cinta seni dan adat Melayu. Tetapi cinta itu, bagi Rahim, hanyalah pentas sandiwara yang panjang. Semuanya bermula selepas dekad pertama perkahwinan mereka, ketika Rahim mulai menyedari bahawa kasih yang dia curahkan tidak pernah kembali dalam bentuk yang sama. Datin Salmiah, seorang wanita yang lantang, elegan, dan petah berbicara, mula menunjukkan sisi yang orang luar tidak pernah tahu. Kata-kata manisnya di depan orang ramai berubah menjadi sindiran tajam di balik pintu rumah. Ketika Rahim pulang dari lokasi penggambaran dalam keadaan letih, dia tidak disambut dengan senyuman tetapi dengan soal siasat, tohmahan, dan caci maki yang memedihkan. Awak fikir awak siapa, Rahim? Pengarah hebat? Di rumah ni awak cuma lelaki tua yang tak berguna. Kata-kata itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia bukan sekali, bukan dua kali. Ia berulang, seperti jarum jam yang terus berdetik di dalam kepala. Rahim bukan tidak mau melawan, tetapi dia lebih memilih untuk melindungi nama keluarga. Lebih memilih untuk berdiam agar dunia tidak tahu bahawa Datin Salmiah yang mereka puja sebenarnya telah membunuh jiwanya sedikit demi sedikit. Namun penderitaannya bukan sekadar kata-kata. Datin Salmiah juga sering mengawal segala urusan keuangan, merampas akses beliau kepada royalti hasil karya seninya. Pernah satu ketika, beliau menerima bayaran 80 nol untuk sebuah produksi film namun tidak melihat 1 sen pun. Semuanya dimasukkan ke akaun bersama, tetapi hanya satu pihak yang punya kuasa ke atasnya. Lebih menyakitkan, Datin Salmiah menggunakan kelemahan Rahim penyakit sendi dan tekanan darah tinggi sebagai alasan untuk mengasingkannya daripada dunia luar. Rakan-rakan yang ingin menziarah dilarang. Wartawan yang mahu menemu bual ditolak. Beliau dijadikan seperti tahanan bersarung baju batik, dipenjara di rumah mewah, tetapi tanpa suara. Selama lebih 30 tahun, Rahim Razali hidup dalam diam, dalam penafian, dalam harapan bahawa satu hari Salmiah akan berubah. Namun harapan itu tidak pernah menjadi nyata. Dan tahun lalu, ketika Rahim dikejarkan ke hospital akibat stroke ringan, sesuatu dalam dirinya runtuh. Di atas katil hospital, sambil melihat sailing putih yang sunyi, beliau sedar bahawa jika dia mati hari itu, kisah hidupnya akan dibawa ke kubur tanpa siapapun tahu kebenarannya. Itulah saatnya dia memutuskan untuk bersuara. Dalam satu temu bual eksklusif yang tidak diumumkan lebih awal, Rahim akhirnya menceritakan segalanya. Suaranya bergetar, tangannya menggigil. Namun kata-katanya tajam, jelas, dan penuh dengan luka yang terpendam. Orang kata saya legenda, tapi tak ada siapa tahu saya hidup seperti bayang-bayang. Istri saya, dia bukan wanita yang kalian sangka. Dia tak pernah cintakan saya sebagai manusia, hanya sebagai nama. Saya hilang diri saya. Saya hilang masa saya. Saya hilang maruah saya. Kamera senyap. Wartawan tergamam. Dunia seni negara terguncang. Apa yang paling menyentuh bukanlah kisah dera emosi atau pengkhianatan harta, tetapi bagaimana Rahim menggambarkan sunyi yang tak terucap. Beliau menceritakan malam-malam panjang di mana dia hanya duduk di beranda rumahnya, menatap langit kosong sambil mengulang-ulang bait puisi lama yang pernah dia tulis.
Aku bukan lelaki sempurna, tapi cintaku tidak pernah palsu. Kau robekkan bukan hatiku, tapi sisa kemanusiaanku. Cerita Rahim Razali ini bukan sekadar kisah penderitaan pribadi. Ia adalah cerminan kepada berapa ramai lagi lelaki yang menjadi mangsa penderaan emosi, tetapi terus diam kerana takut dilabel lemah. Kerana masyarakat hanya mengiktiraf air mata wanita, bukan kelukaan lelaki. Rahim tidak meminta simpati. Dia hanya mahu dunia tahu bahawa diamnya selama ini bukan kerana setuju, tetapi kerana terlalu lama bertahan. Dan kini, akhirnya, dia tidak lagi diam. Malam itu hujan turun renyai. Di sudut ruang tamu rumah banglo klasik di Bukit Damansara, Rahim Razali duduk sendirian. Teh panas di tangannya telah sejuk. Lampu kuning malap menerangi sisi wajahnya yang penuh kerutan. Bukan sekadar tanda usia, tetapi lipatan luka yang telah lama berakar. Di sebelah kerusinya ada sebuah album gambar lama, kulitnya hampir reput. Jari jemari Rahim menyelak halaman demi halaman, perlahan-lahan, seolah takut merosakkan serpihan memori yang tinggal. Di satu helaian, terdapat gambar lama tahun 1977. Hari pertama beliau dan Salmiah berpindah ke rumah itu. Wajah mereka berseri. Rahim muda, berbaju batik biru, tersenyum tulus. Di sebelahnya, Salmiah, dengan sanggul klasik dan mata bundar bercahaya. Tetapi Rahim hanya memandang lama. Matanya sayu. Tangannya menyentuh sudut gambar itu seperti sedang menyentuh masa yang tidak mungkin kembali. Aku rindu dia. Tapi dia yang dulu. Setiap pagi, Rahim punya ritual yang sama. Bangun seawal subuh, dia akan berjalan perlahan-lahan ke halaman belakang. Di sana ada sebuah kolam ikan koi kecil projek yang pernah dibina bersama arwah anak lelaki mereka, Hafez. Namun Hafez telah meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya hampir 20 tahun lalu. Sejak itu, hubungan Salmiah dan Rahim mula pecah seperti cermin retak yang tidak mau diperbaiki. Rahim akan memberi makan ikan-ikan itu, bercakap sendirian seperti berbisik kepada Hafez. Nak, kalau kau masih hidup, agaknya hidup Abah takkan begini. Itu saat paling pribadi. Detik di mana dia bukan pelakon, bukan pengarah, bukan ikon. Hanya seorang ayah yang kesepian. Salmiah, di sisi lain, hidup dalam reality sendiri. Sibuk dengan majelis sosial, penggayaan, dermawan di mata luar. Tetapi di rumah, dia nyaris tidak bercakap dengan Rahim. Makanan dipesan, pembantu rumah urus segalanya. Rahim makan bersendirian, di meja panjang 12 kerusi yang dulunya riuh dengan suara anak-anak dan cucu. Kadang-kadang, Rahim berjalan ke perpustakaannya. Ada ratusan buku novel, skrip, puisi, diari pribadi. Di situ, dia membaca kembali karya-karya lamanya. Dan dari sana juga, dia mula menulis semula. Satu catatan dalam jurnal kecilnya tertulis, "Dulu aku menulis untuk khalayak. Kini aku menulis untuk menyelamatkan kewarasan aku sendiri." Yang paling menyayat hati ialah cara Rahim mengingati masa lalunya melalui bau. Bau getah pelekat skrip lama, bau minyak wangi Evening in Paris yang pernah dipakai Salmiah sewaktu muda. Bau cat pentas dari store theater yang masih tersimpan dalam kotak kayu di loteng. Bau-bau itu membentuk semacam dunia hantu di mana dia tidak tinggal di masa kini, tetapi terperangkap dalam kabus kenangan. Pernah satu malam, pembantu rumah mendapati Rahim berdiri di depan cermin besar ruang tamu, berpakaian lengkap baju Melayu hitam seperti mahu naik ke pentas. "Ada tetamu, Tuan?" tanya pembantu. Rahim tidak menjawab. Dia hanya memandang pantulan dirinya dan berbisik, "Aku bersedia untuk watak terakhirku." Dan inilah yang membuat cerita Rahim Razali terasa begitu hidup. Ia bukan sekadar cerita penderitaan atau deraan emosi. Ia tentang seorang lelaki yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk seni dan keluarga, tapi akhirnya dikhianati oleh cinta dan dilupakan oleh dunia. Setiap langkah yang dia ambil di dalam rumah tua itu seperti gema sejarah.
Setiap cawan teh yang dia sediakan untuk dirinya sendiri mengingatkan dia kepada malam-malam panjang di mana Salmiah pulang lewat tanpa penjelasan. Setiap kali dia membuka laci, dia terjumpa cebisan nota lama tulisan tangannya atau kat ucapan dari cucu yang kini menjauh. Dia tidak menangis. Sudah terlalu lama air matanya kering. Tetapi matanya selalu merah, seperti seseorang yang telah memendam terlalu banyak, terlalu lama. Rahim tidak pernah memukul, tidak pernah meninggikan suara. Tetapi tubuhnya yang dulu tegap kini semakin bongkok. Tulang belakangnya seakan melengkung memikul beban emosi yang tidak terungkap. Dan disitulah tragedi. Sebenar hidupnya bukan pada penderitaan fisikal, tetapi pada keruntuhan jiwa yang beransur-ansur tanpa sesiapa pun menyadarinya. Kadang kala dia berbicara dengan patung kayu lama dari set teater zaman 80-an. Diberinya nama, ditanya kabar, disusun dialog. Seolah-olah dia sedang mengarah semula hidupnya, tetapi kali ini dalam dunia yang hanya wujud dalam fikirannya. Kini, selepas bertahun-tahun membisu, beliau memilih untuk berbicara. Bukan kerana dendam, tetapi kerana kebenaran itu terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dan seperti watak dalam mana-mana naskah agung yang pernah diarahkan, akhirnya Rahim sedar bahawa tiada siapa pun yang akan menulis penutup cerita hidupnya kecuali dirinya sendiri. Dan malam itu, dengan lampu meja yang redup, dia menulis di atas sehelai kertas kuning, "Aku pernah menjadi suami yang taat, ayah yang setia, seniman yang berdedikasi. Tetapi di sebalik semua itu, aku cuma mau satu perkara didengari. Ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan oleh Rahim Razali. Sesuatu yang tidak pernah disebut dalam temu bual. Tidak tertulis dalam buku catatannya. Dan tidak pernah dibisikkan kepada rakan rapat sekalipun. Ia adalah rahsia terakhir. Dan mungkin yang paling menghantui." Beberapa minggu selepas pengakuan pertamanya kepada wartawan tempatan, Rahim menjadi bahan bualan senyap dalam kalangan seniman lama. Ramai yang tidak mahu percaya. Ada yang mempertahankan Datin Salmiah, mengatakan bahawa Rahim hanyalah lelaki tua yang kehilangan perhatian. Ada pula yang mula menyelak kembali cerita-cerita lama yang dahulunya dianggap gosip, kini mulai terasa benar. Namun tidak seorang pun tahu bahawa di dalam bilik bacaan kecil di tingkat atas rumah Rahim terdapat satu peti kayu gelap yang terkunci selama lebih 25 tahun. Rahim menyimpan kunci itu dalam dompet kulit yang telah lusuh, disimpan di dalam laci berselak. Tiada siapa pernah melihat isi peti itu. Bahkan pembantu rumah yang paling lama pun tidak tahu ia wujud. Tetapi sejak Rahim mula bersuara, dia semakin kerap melawat bilik itu hanya duduk, memerhati peti itu seperti ia adalah penjaga masa silamnya. Malam demi malam, dia kembali ke sana. Kadangkala duduk berjam-jam, tanpa bergerak, sekadar memegang kunci itu, tetapi tidak membukanya. Seolah-olah masih menimbang, adakah dunia bersedia untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya? Atau adakah dia sendiri belum bersedia? Dalam pada itu, Datin Salmiah pula tidak mengeluarkan sebarang kenyataan balas. Media menunggu, wartawan berbaris. Tetapi rumah agam di Bukit Damansara itu tetap tertutup. Hanya sesekali kelihatan dia keluar dengan kereta pribadi, kaca hitam tertutup, wajahnya disembunyikan di balik cermin. Ada yang berkata dia sakit. Ada yang kata dia sedang merancang saman malu terhadap Rahim. Tetapi tidak ada bukti. Salmiah kekal diam. Dan diamnya semakin membuatkan cerita Rahim kelihatan benar dan menakutkan. Apa yang lebih pelik, selepas pendedahan Rahim, ada seseorang mula menghubunginya tanpa nama. Setiap malam, pukul 2, 17 pagi tepat, telepon rumahnya berbunyi. Tiada suara. Hanya nafas. Kadangkala bisikan halus, nyaris tidak dapat didengar. Kau tak sepatutnya buka mulut, Rahim. Rahim tidak pernah memberitahu sesiapa tentang gangguan ini. Dia cuma mencatatnya di belakang buku nota kuning kecil, dengan tulisan kemas. 2, 17, suara. 2, 17, bisik lagi. 2, 17, adakah dia? Soalan itu tidak pernah lengkap.
Suatu malam Rahim bermimpi, atau mungkin bukan mimpi, tetapi kenangan yang muncul seperti bayang-bayang di bawah cahaya bulan. Dalam mimpinya, dia melihat Hafiz anak lelakinya berdiri di tepi pintu peti kayu itu. Hafiz tidak berkata apa-apa, hanya memandang dengan mata yang basah, dan kemudian menggeleng perlahan sebelum hilang ke dalam kegelapan. Rahim terjaga dengan peluh dingin, dan pagi itu, dia hampir membuka peti tersebut, tetapi sekali lagi, dia menangguhkannya. Dia berjalan ke cermin ruang tamu, merenung dirinya. Rahim Razali, kau pelakon, atau kau boneka, kau pengarah, atau kau dibentuk oleh tangan orang lain? Pertanyaan itu bergema dalam kepalanya. Sementara itu, salah seorang wartawan muda yang pernah menemu bual Rahim Amirul Mula menyelidik lebih dalam. Dia pergi ke perpustakaan negara, menelaah arsip, membaca artikel lama. Dalam satu dokumen tahun 1994, dia menemui sesuatu yang aneh. Surat terbuka daripada Rahim Razali yang tidak pernah diterbitkan, dihantar ke sebuah majalah seni yang telah ditutup. Surat itu penuh dengan metafora tentang kehilangan, tentang kekasih yang menjadi penjaga makam, dan tentang suara yang dirantai di sebalik senyuman emas. Amirul menjadi obses. Dia menjejaki bekas rakan-rakan seperjuangan Rahim pelakon veteran, penulis skrip lama, bahkan bekas pengetua teater. Tetapi kebanyakannya tidak mahu bercakap, atau sekadar mengangguk dengan wajah takut. Ada benda yang tak boleh disebut, Amirul. Rahim simpan lebih dari sekadar cerita rumah tangga, kata seorang pengurus produksi lama yang kini uzur. Dan saat misteri semakin dalam, Rahim sendiri makin senyap. Selepas temu bual pertama, dia menolak semua media. Pintu rumahnya ditutup rapat, langsir selalu tertutup. Tetapi malam-malamnya tetap sama berjalan perlahan ke bilik bacaan, duduk berjam-jam di hadapan peti kayu itu. Tangannya semakin lemah, suaranya semakin serak, tetapi tatapan matanya penuh api-api dari masa silam yang belum padam. Dan satu malam, pintu bilik bacaan terbuka. Peti kayu itu sudah tidak terkunci. Rahim memandang ke dalamnya. Tetapi kita para pembaca, para pemerhati tidak tahu apa yang dia lihat. Hanya selepas itu, beliau menulis satu nota terakhir, diselitkan di antara buku puisinya. Mereka pikir kebenaran itu hitam atau putih. Tapi aku tahu, ia seperti kabus pagi mengaburi semua bentuk, melindungi semua bayang. Jangan cari aku dalam terang, cari aku dalam senyap, di mana cerita ini belum pun bermula. Ada satu pagi di mana matahari enggan naik dengan sempurna. Kabus turun berat di Bukit Damansara, menutupi segala yang biasa. Suara burung pun senyap. Rumah banglo milik Rahim Razali tampak seperti potongan dari masa lalu beku, sunyi, dan menanti sesuatu yang tak bernama. Pagi itu, Amirul kembali lagi. Dia tidak dijemput, tetapi hatinya terasa seperti dipanggil. Sudah seminggu Rahim Razali tidak mengangkat telepon. Tiada aktiviti di rumah itu. Walaupun kereta masih ada, dan pintu pagar elektronik tetap tertutup. Amirul mengetuk. Sekali, dua kali, tiada jawaban. Namun pintu terbuka sedikit, seolah-olah disengaja tidak dikunci. Encik Rahim? Suaranya perlahan, takut mengganggu roh zaman. Tiada sahutan. Dia melangkah masuk. Bau buku lama, debu kayu, dan sesuatu yang lebih sukar. Dijelaskan seperti bau masa menyambutnya. Seluruh rumah itu senyap, tetapi bukan senyap biasa. Ia adalah senyap yang seperti menyimpan nafas, menanti seseorang berkata sesuatu yang tak pernah diucap. Di ruang tamu, cawan teh masih ada di meja, separuh penuh. Asapnya telah lama hilang. Di rak buku, catatan jen catatan Rahim bertaburan. Amirul membelek 1, 2, 3 helaian, semuanya seperti cebisan yang tidak lengkap. Ada puisi, ada nota harian, ada lakaran pentas, ada ayat-ayat seperti apa makna rumah kalau tidak ada jiwa. Salam terakhir belum tentu salam yang sebenar. Kita tak pernah benar-benar hidup, hanya meniru bayang. Dia naik ke tingkat atas. Bilik bacaan kini terbuka.
Peti kayu itu kosong. Hanya tinggal sehelai kertas kecil di dasar peti. Tulisan tangan Rahim. Kalau aku tiada, jangan cari aku. Bukan kerana aku pergi, tapi kerana mungkin aku tak pernah ada. Amirul berdiri diam. Jantungnya berdegup, tapi tidak tahu kerana apa. Ketakutan, keinsafan, atau sekadar kekosongan yang tak dinamakan. Di atas meja ada sebuah pita suara lama. Kaset. Label kuning pudar. Dengan tulisan tangan, Rahim monolog akhir. Dia membawanya pulang. Di rumah, Amirul menyambung pita ke pemain lama. Suara Rahim perlahan muncul. Serak, berat, penuh jeda. Aku tahu, mungkin orang akan fikir aku gila. Atau terlalu lama hidup dalam fiction sampai aku tak tahu beza antara reality dan rekaan. Tapi apa yang kalian sebut reality itu, bukankah ia cuma persefahaman bersama? Satu ilusi yang kita setuju untuk percaya. Salmiah, dia bukan hanya istri aku. Dia adalah watak. Watak yang aku ciptakan. Atau mungkin, aku adalah watak dia. Aku sendiri sudah tak pasti siapa tulis siapa. Siapa arah siapa. Hening panjang. Kadang-kadang aku rasa aku hanya pelakon tambahan dalam hidup aku sendiri. Dan bila aku berdiri depan cermin, yang memandang balik bukan Rahim, tapi seseorang yang sedang coba mengingati siapa itu Rahim. Hening lagi. Suara nafas panjang. Kisah ini bukan tentang salah siapa, tapi tentang betapa sunyinya menjadi manusia yang pernah dikenang, tapi tak pernah difahami. Suara terputus perlahan. Senyap. Amirul duduk diam di ruang kerjanya, memandang pita yang kini hanya jadi benda kosong. Dia menulis artikel. Tapi setiap kali cuba menamatkan perenggan terakhir, dia memadamkannya. Kerana bagaimana mahu menamatkan sebuah cerita yang sendiri tidak pernah bermula dengan jelas. Hari-hari berlalu. Rumah Rahim Razali dibiarkan kosong. Salmiah entah kemana. Tiada kempen media. Tiada berita kematian. Tiada pengesahan. Hanya kabar-kabar bisu bahawa sesekali seseorang terlihat seorang lelaki tua berjalan di belakang teater lama di Kuala Lumpur. Atau seorang seniman tua duduk di bangku taman mencatat sesuatu dalam buku kecil lusuh. Atau suara serak mengalun puisi di balik panggung yang telah lama ditutup. Tiada yang pasti. Tiada yang membenarkan. Tiada juga yang menafikan. Dan cerita Rahim Razali masih tinggal di antara baris-baris yang tidak dibaca. Antara kata-kata yang tidak disebut. Antara pintu yang tidak tertutup, tapi juga tidak dibuka sepenuhnya. Sebab mungkin yang benar-benar tahu sudah memilih untuk menjadi diam. Atau mungkin sudah tidak lagi di sini.